Perbincangan hari ini saya nak fokus pada satu ayat sahaja. Namun sangatlah mendalam. Ya, kalau tuan-puan tengok tajuk kita hari ini adalah 3 nikmat utama yang Allah berikan sejak kelahiran kita. Baik. So pagi ini adalah pagi dengan Al-Quran untuk kita semak, muhasabah, check and balance diri kita. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Berkenaan dengan nikmat yang telah Allah berikan, Allah kurniakan kepada kita, Allah rezekikan kepada kita, ya, setiap seorang daripada kita tanpa terkecuali. Dan hal ini tuan-puan ada fungsi dia. Apa yang Allah berikan kepada kita ini kesemuanya ada fungsi. Dan hari ini kita nak check and balance, adakah fungsi-fungsi ketiga-tiga nikmat ini kita fully utilize, kita menggunakan dengan baik, ataupun kita menjadi orang yang tidak menggunakannya dengan baik. So hari ini tuan-puan, sebelum saya mula, kita tengok dulu, sebelum kita pergi pada ayat mana, kita buka dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Ya Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih Bazil Aziz, Sheila Hamid. Saya minta izin tak baca tuan-puan ya. Saya sebut nama akaun. Izzati Syaimak, anak saudara saya yang bersama dengan mak saya yang menjadi top fan, sentiasa menanti setiap pagi dengan Al-Quran. Terima kasih mak, doa kat cik. Dan juga Zulkarnain, Marziah Muhammad Nordin, Syamsul Badrul, Rosdiana, Muhammad Hanif. Betul cepat no, hari yang ke-14 dah. Hari ke-14 dah tuan-puan. Kita dah nak sampai ke kita dah lepas 1/3. Kita dah nak masuk 1/2 dalam arti kata lain. Kita dah nak sampai hari yang ke-15 pun. Hari ni hari ke-14 dah kan, masya-Allah. Kita ada baki lebih kurang 15 hari sahaja lagi untuk menentukan kualiti Ramadan kita. Saya pesan pada diri saya dan kita semua, masih tidak terlambat ya. Kalau kita ada penyesalan, kenapalah aku tak all out pada hari 14 hari yang berikut sebelum ni, kita masih ada lagi 16 hari insya-Allah atau 15 hari untuk kita all out, kita pertingkatkan kualiti amalan kita. Baik. Terima kasih juga Farah Harith, Nafisa, Muhammad Uwais, Anissa, Sulaiman, Aziz Musa, Muhammad Faiz dan juga rakan-rakan lain yang tak mampu saya tegur satu persatu. Terima kasih banyak Kak Tun, Ahmad Fatihah. Tayyib, kemudian Fatihah Ahmad, Fatihah Ahmad. Oh, macam tu. Masya Allah, terima kasih banyak. Oh, bawa pergi klinik. Puan Akma, Puan Ina Nordin. Saya sebenarnya tadi duk kata tak mau baca tuan-puan. Saya nak baca nama akaun je nah. Supaya takutlah ada yang terbaca puan dekat cik dan sebagainya kan. Terima kasih juga bersama dengan kita Ina Nordin, Faiz Mukhtar. Ini Ustaz Faiz Mukhtar daripada Zahzan Travel and Tours, Muhammad Alif dan Jannatul Firdaus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tuan-puan lain yang tak mampu saya nak tegur. Okey. Hasmah Adnan. Tuan-puan yang dimuliakan, hari ni kita nak masuk juzuk ke-14, surah ke-16, surah An-Nahl. Baik, ayat ke-78. Ayat 78, surah yang ke-16 iaitu surah An-Nahl, juzuk yang ke-14. Baik, ayat ke-78. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lasiah Abdullah. Terima kasih banyak. So hari ni tuan-puan, kita nak tengok ayat ke-78. Jom kita baca dulu ayat tersebut dan kemudian kita pi sedikit perkongsian pada hari ini, insya-Allah. Saya cuba pergi dengan segera juga. Ya, hari ni kalau tak salah saya, sebahagian daripada kita bercuti. Betul tuan-puan? Bercuti kerana hari Wesak. Betul? Okey, so tak kisahlah ada yang bercuti, ada yang perlu bekerja dan sebagainya. Tuan-puan, semoga hari ini adalah hari yang lebih baik daripada semalam dan hari-hari sebelum ni, insya-Allah. Adapun daripada sudut ibadah kita, adapun daripada sudut akhlak kita, adapun daripada sudut
kehambaan kita, dan bermacam-macam lagi lah sudut pandang kehidupan kita yang kita nak jadi lebih baik daripada hari sebelum ni. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam. Salma, Mak Yasin, Nur Atika, Ummi Qais, Nur Azrin. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey tuan-tuan, jom kita baca ayat 78 daripada surah yang ke-16, surah An-Nahl. Taib, daripada juzuk yang ke-14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Sadaqallahul azim. Okey, lam alif tu kan, atas tu kan tuan-puan, itu tanda apa lam alif tu? Lam alif itu tandanya tak boleh berhenti. Okey, so kita tak berhenti dekat sini. Sekiranya tuan-puan mungkin ada sebahagian yang daripada kita nafasnya pendek, boleh diusahakan untuk berhenti pada bacaan. Contoh, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Boleh berhenti dekat situ. Ambil balik, kemudian sambung wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Baik, so dekat al-afidah ini tak boleh berhenti. Lam alif, tanda lam alif dekat atas itu. Baik, jangan baca lam alif pula, tapi tanda dia itu adalah tanda kita tak boleh berhenti. Kita kena terus membaca. Itu tanda yang ada lam alif di atas. Okey tuan-puan? Baik, jom kita nak tengok apa maksud kepada ayat yang kita baca hari ini. Masya Allah, terima kasih banyak Puan Maimunah, Puan Marziah Syuaib. Saya minta izin tak baca puan dan tuan. Saya baca nama akaun sahaja. Rashid Ridha, ini sahabat saya. Ustazah Madiha Baharudin, Muhammad Ros Ezri Nizam, Cik Nur Hazika Alijah, Siti Sarah, Syahira, Aidi Yasir. Noted. Okey. Okey tuan-puan, ayat 78 ini, ya, ayat 78 ini kalau ikut Quran yang saya pegang, di bawah kata kunci pelajaran yang dapat diambil daripada alam semesta, daripada ayat 65 tu sampailah ke ayat 83 di bawah satu kata kunci. Ataupun kalau saya rujuk tafsir, yang saya rujuk beberapa tafsir, ada yang meletakkan ayat ini digabungkan dengan ayat sebelumnya, iaitu 77 dengan 70. Betul. 71 sehingga 80. Okey, ada yang meletakkan, okey, kalau tafsir lain yang saya rujuk, dia adalah di bawah satu topik 77 sehingga 79. Ala kulli hal, baik tuan-puan, dia mesti ada perkaitan macam saya sebut selalu. Terima kasih Ustazah Najihah Abdul Razak. Sahabat saya minta tolong tengok mana yang salah betul. Terima kasih Siti Sarah, antara top fan kita ni, Masya Allah. Seronoklah tuan-puan, rasa kena jumpa nanti satu hari kan. Kita jumpa face to face. Asyik jumpa adalah online saja. Okey tuan-puan. Macam yang saya selalu sebut, taib, selalu peringatkan pada diri saya dan kita semua. Setiap ayat itu pasti ada perkaitannya antara ayat sebelumnya ataupun ayat selepasnya. Kita sebut sebagai ilmu munasabah ataupun ilmu munasabat, yang mana ada keterikatan atau hubung kait. Kita sebut juga persesuaian. Ya, ayat disesuaikan dengan ayat sebelum itu, maksudnya ada connection, ada hubung kait antara ayat sebelum tu dengan ayat selepas dia. Ya, semestinya ada. Cuma saya hari ni kita nak bincang ayat 78 saja secara spesifik. Baik, kita nak renung ayat ini dan kita nak muhasabah diri kita. Tuan-puan, atas 3 nikmat utama yang telah Allah berikan kepada kita, adakah kita telah menggunakannya dengan baik? Adakah kita memahami apakah fungsi dia? Adakah kita bersyukur terhadap 3 kurniaan nikmat utama ini? Baik tuan-puan. So ayat 78 tadi kita tengokkan,
Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Wallahu, dan Allah Subhanahu wa ta'ala, akhrajakum. Puan Akmal, hari ni surah An-Nahl. Ayat, puan-puan boleh buka Quran muka surat 275. Ayat 78 surah ke-16 itu adalah surah An-Nahl dan juga juzuk ke-14 lah. Hari ni hari ke-14 Ramadan. Baik, terima kasih sahabat saya Ustazah Siti Nurbaya Ramli. Masya Allah. Waalaikumsalam. Norelius Nita Uthman. Baik, okey. Dan juga Tuan Zainal. Betul, ayat 78. Okey. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Tuan-puan, marilah kita menjadi orang Muslim yang mukmin, yang muttaqin, yang bertakwa, menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyimak ayat ini, memahami ayat ini, tadabbur, berfikir, menghayati, memperhalusi ayat ini. Kerana ini adalah satu muhasabah yang sepatutnya kita tak meninggi diri. Kita tak sombong belagak. Sebab Allah dah bagi tahu dekat kita, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah, sesungguhnya Allah, wallah akhrajakum, telah mengeluarkan kamu, min butuni, daripada perut. Butun adalah jamak ataupun kita sebut plural, ya, kata banyak, ya, lawan dia kata tunggal. Butun adalah jamak, kita sebut plural. Perut, ummahatikum, ibu-ibu kamu, ya. Dan sesungguhnya Allah telah mengeluarkan, dan Allah telah mengeluarkan kamu, kum, min butuni ummahatikum, daripada perut-perut ibumu, ya, maksudnya setiap seorang kita lah, keluar daripada perut mak kita. Taib, la ta'lamuna syai'a, dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Kalau dalam bahasa Arab, tuan-puan, maaf saya sebut secara ringkas saja, saya tak mahu sebut, tapi saya nak bagi nampak keadaan yang sebenar supaya kita bermuhasabah diri, kita semak diri. Sebenarnya apa lebih nak semak ni, saya nak semak diri saya. Jadi saya kongsikan dengan tuan-puan. Dalam keadaan Allah mengeluarkan kita daripada perut ibu kita, bagaimana keadaan? Ya, ini yang kita sebutkan hal dalam bahasa Arab. Bagaimana keadaan kita? Bagaimana situasi kita ketika mana dikeluarkan daripada perut ibu kita? Dia ayat dia hal ni, tuan-puan. Kalau hal ataupun keadaan ni, saya nak ringkaskan. Maksud dia keadaan dia tengah buat sesuatu tu dalam keadaan bagaimana? Contoh, tuan-puan, kalau kita kata hal ni, cerita dia, saya bertemu dengan kawan saya dalam keadaan gembira. Saya gembira. Saya datang kepada kawan saya dalam keadaan berjalan, dalam keadaan marah. Bererti diceritakan tentang keadaan saya berbuat sesuatu saya berbuat sesuatu perbuatan itu dalam keadaan apa. Berarti perkara ini sangat penting, tuan-puan, sebab nak diceritakan keadaan ketika mana kita melalui satu perbuatan itu. So, perbuatan kita melalui dikeluarkan daripada perut ibu kita dalam keadaan la ta'lamuna syai'a. Kita tak tahu apa-apa, tuan-tuan, puan-puan. Dalam keadaan kita bukan sekadar tak tahu apa-apa ni, macam kita kata, oh, tak ada ilmu. Ya, macam kalau kita kata, oh, kita tak ada ilmu tentang tajwid, kita tak ada ilmu tentang ni. Mungkin dalam keadaan kita ada ilmu tentang benda lain. Ya, kalau dalam masa kehidupan kita sekarang lah. Ya, mungkin kalau contoh, ya, ada orang yang pandai dalam bahasa Inggeris, dia pandai dalam bahasa Inggeris, tetapi dia mungkin tidak mahir dalam bahasa Arab. Ada orang yang mahir dalam bahasa Arab, dia kurang mahir dalam bahasa Inggeris. Berarti ini mungkin kehidupan kita sekarang, iaitu kita menguasai satu kemahiran dan tidak menguasai kemahiran yang lain. Tetapi dalam keadaan ketika mana kita dikeluarkan daripada perut ibu kita, la ta'lamuna syai'a,
kita tidak mengetahui satu perkara pun, tuan-puan. Ini adalah titik muhasabah pertama, reflection kita, muhasabah ataupun semak kita, check and balance diri kita, saya terutamanya, tuan-puan, dan kita semua, barang siapa yang nak mengambil manfaat, adalah perkara yang nak kita muhasabah masa kita keluar tu, tuan-puan, dalam keadaan tak tahu apa-apa. Dan sekarang sekurang-kurangnya kita menguasai satu perkara, tidak menguasai perkara yang lain, bererti ada peningkatan dalam kehidupan kita. Ada kemahiran, kebolehan, ada ilmu, ada kematangan daripada sudut ilmu, daripada sudut perbuatan, daripada sudut pekerjaan yang telah Allah kurniakan kepada kita. Bererti nikmat kita dah bertambah. Ketika mana kalau dikomparekan, compare tu masa awal-awal kita dikeluarkan daripada perut ibu kita, kita tak tahu sesuatu pun. Baliklah kepada memikirkan perkara asal kita, tuan-puan. Tak ada apa pun yang memuliakan kita, tuan-puan. Kita tak patut sombong, kita tak patut bongkak, kita tak patut angkuh. Ya, sekarang saya ada masters, saya ada PhD, saya kerja sebagai sesiapa. Tak ada pun perkara yang boleh dibanggakan sebenarnya, kerana pada asal kejadian kita, Allah mengeluarkan kita dalam keadaan la ta'lamuna syai'a. Semua kita ni sama, tidak menguasai apa-apa pun kemahiran, tidak mengetahui satu pun perkara, tidak memahami apa-apa pun. Fair and square. Itu adalah peringkat pertama bagi saya dan kita semua untuk kita faham. Aku ni awal-awal keluar dulu tak tahu apa-apa. Ya, dalam keadaan ayat ini, tuan-puan, keadaan kalian tidak mengetahui apa-apa ini, ya, tak ada ilmu, tak ada pengetahuan, tak ada perasaan, tak ada rasa. We have nothing. Kita tak ada apa-apa. We know nothing. Kita tidak mengetahui apa-apa. Baik. So, ini adalah frasa ataupun kenyataan daripada ayat ini. Sebab saya tak boleh nak kata ayat pertama, ayat kedua. Dia macam frasa pertama daripada ayat ini yang kita nak fahamkan bahawa hal keadaan ketika mana kita dikeluarkan satu masa dahulu, fikirlah diri masing-masing, ada umur 50, ada umur 20, 30, 40 kan, setiap seorang daripada kita. Saat kita dikeluarkan itu, kita tidak mempunyai apa-apa ilmu pun, tuan-puan. Dan sekiranya hari ini Allah berikan dan kurniakan satu ilmu kepada kita, satu kemahiran dan kebolehan kepada kita, itu atas kehendak dan keizinan Allah Ta'ala, juga atas usaha kita. Namun tidak berhak sedikit pun untuk kita rasa sombong dan bongkak. Kita rasa ana a'lamu mink, aku lebih mengetahui daripada kamu, ataupun aku lebih mulia daripada kamu, ataupun aku lebih baik daripada kamu. Kerana ingat asal usul kita sama. From the very basic, we know nothing. Kita tak tahu apa-apa. Tetapi ada peningkatan yang Allah ceritakan dalam frasa berikutnya. Namun, tuan-puan, apa yang saya nak kongsikan dengan tuan-puan, ya, ada beberapa tafsir yang saya rujuk, saya blend lah. Sebab kalau kita baca satu persatu, mungkin masa kita akan terlajak juga seperti hari-hari lain yang saya hanya bercita-cita nak live 30 minit, tak jadi 30 minit kan, tuan-puan. Tuan-puan, dalam ayat ini saya suka share juga dengan tuan-puan daripada pembacaan saya yang sedikit dan pengetahuan saya yang sangat kerdil. Saya juga masih belajar, tuan-puan, masih belajar, masih lagi membaca, masih lagi berguru, maksudnya ambil ilmu daripada ustaz-ustazah yang lain. So, saya minta teguran daripada ustaz dan ustazah sekiranya ada benda yang salah, ada benda yang perlu diperbetulkan, saya berlapang dada, insya-Allah. Baik. Dan ayat ini juga kita nak fahamkan, frasa daripada ayat pertama ini, tuan-puan, kita nak fahamkan bahawa wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Kamu tak ada benda lain yang kamu mengetahui hanyalah dengan tangisan. Betul kan, tuan-puan? Masa anak-anak tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak kita pertama kali keluar atau pertama kali dilahirkan, dia tak tahu apa-apa melainkan dengan menangis. Dan menangis itu pula adalah satu ringtone yang kita kata lebih kurang sama untuk menyatakan apakah permasalahan yang dihadapi.
Sebab bayi ataupun anak yang baru dilahirkan tak boleh nak express dengan perkataan, tak boleh nak express dengan perbuatan secara spesifik, hanya express ataupun hanya menyatakan, meluahkan sesuatu perkara hanya dengan melalui tangisan. Lapak ke, ataupun kencing berak ke orang kata, ataupun kembung perut ke, which is tangisan itu sahaja sebagai simbol kepada pemberitahuan sesuatu perkara kepada orang sekeliling dia. Ini juga antara tafsiran yang saya dapatkan, ya, tidak dapat kita ketahui selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan naluri kepada beliau, kepada bayi tersebut, yang mana dengan menyalurkan secara tangisan untuk menyampaikan sesuatu kabar. Subhanallah. Dan tuan-puan, subhanallah, ini antara perkara yang kita nak reflect bila kita baca Quran kan. Yang pertama, macam saya sebutkan, kita ni tak ada benda nak sombong tuan-puan. Kita tak ada benda nak kata aku lebih baik, aku lebih pandai, aku lebih hebat, ya, saya pensyarah, hang raja apa, ya, semua benda ni tuan-puan, semua peningkatan yang kita dapat dalam kehidupan kita semua dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, dengan keizinan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam surah Al-Kahfi tuan-puan, pada ayat wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada. Pada ayat ini kan tuan-puan, antara perkara lain yang ulama tafsir katakan, janganlah kita sebut satu perkara, kita menyatakan impian kita, kita menyatakan satu cita-cita kita, kita bagi tahu apa harapan kita, melainkan menyandarkan apa yang kita inginkan, melainkan menyandarkan apa yang kita harapkan dengan keizinan dan kehendak Allah. Illa an yasha Allah. Kadang-kadang kita lupa diri, kita rasa kita hebat, kita rasa kita berpengaruh, kita ada follower, kita rasa kita ada harta, kita ada keturunan, kita ada rupa, kita ada segala-galanya, menyebabkan kita menjadi orang yang lupa bahawa kesemua itu, setiap peningkatan dan kurniaan yang Allah berikan dalam kehidupan kita itu atas keizinan Allah, yang pada permulaan asal kita didatangkan ke dunia ini dalam keadaan la ta'lamuna syai'a, we know nothing, kita tak tahu apa-apa tuan-tuan dan puan-puan. Saya kira ini titik muhasabah yang pertama untuk kita sedar diri kita bahawa kita sebenarnya tak tahu apa-apa pun, dan kita hanya menyampaikan satu message kepada orang sekeliling kita saat kita mula dilahirkan atau kita dilahirkan, kita masih menjadi bayi, dengan naluri iaitu melalui tangisan. Itu sebahagian yang saya nak blend daripada pembacaan-pembacaan saya. Baik, ya, sejuk pun teriak, lapak pun teriak, ya, kencing, maaf sebutlah cara orang Kedah sebut, no, tuan-puan, kencing berak pun teriak, sakit perut, kembung pun berak, kencing ke apa, semualah, semua masalah dia, ya, ataupun semua perkara yang nak dinyatakan hanya melalui bentuk tangisan. Masya Allah, tabarakallah. Dan itu pula istimewanya mak ayah ni, no, tuan-puan, no, subhanallah, tabarakallah. Mungkin tak semua lagi menjadi sebagai seorang ibu dan ayah. Jomlah kita angkat doa pada pagi 14 Ramadan ini. Mungkin ada sebahagian daripada sahabat-sahabat yang bersama dengan kita pagi ni yang berhajat kepada jodoh. Semoga Allah muliakan dia dengan jodoh yang soleh dan solehah, insya-Allah, amin. Semoga yang berhasrat dan berhajat, berdoa kepada zuriat, Allah kurniakan zuriat yang soleh-solehah kepada dia, amin, insya-Allah. Yang berhajat dan berhasrat kepada kerjaya, pendidikan, penyelesaian dalam masalah, apa-apa sahaja hajat dan doa kita semua pagi ini, insya-Allah, dalam bulan Ramadan, tuan-puan, pada hari Khamis 14 Ramadan. Semoga Allah ampunkan dosa-dosa kita dan Allah angkat hajat doa dan Allah kabulkan setiap permintaan kita, amin ya Rabb. Baik tuan-puan, dalam keadaan ini kita nak tengok pada frasa berikutnya, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Ini permulaan peningkatan dalam kehidupan kita yang Allah berikan, iaitu apa dia? Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah.
Itu frasa kedua. Saya kira saya bahagikan tiga kumpulan lah dalam ayat ini. Tadi yang kita tengok yang pertama, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a, satu. Yang kedua adalah saya baca dekat wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Tuan-puan, dekat sini sebenarnya daripada sudut kita baca tadi, macam kita baca tadi saya sebut ada lam alif ke atas tu tak boleh berhenti kan. Tapi sebab saya nak syarah, saya nak share dengan tuan-puan daripada sudut maksud dia. So kita berhenti sekejap dekat situ. Baik, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Dan Allah telah menjadikan, ya, siapa yang menjadikan untuk kamu? Lakum adalah kita lah, kepada kita semua. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Dan dijadikan kepada kamu, Allah menjadikan kepada kamu semua. Kamu adalah saya dan kita semua, tuan-puan. 3 perkara ataupun 3 nikmat, 3 kurniaan paling utama, tuan-puan. Apa dia? As-sam'a, pendengaran, wal absar, penglihatan, wal afidah, dan juga hati nurani. Baik, hati nurani, tuan-puan. Baik, sebenarnya kalau kat sini, tuan-puan, kalau nak buat kuliah lain pun boleh juga. Sebab kita ada banyak sangat perbincangan dalam frasa ayat kedua ini, iaitu as-sam'a wal absar wal afidah. Banyak perbincangan ulama tafsir, contohnya kenapa penggunaan as-sam'a dalam keadaan mufrad, kenapa al-absar dalam keadaan mufrad ni adalah singular, kata tunggal. Kenapa al-absar wal absara, penglihatan di sini dalam bentuk kata jamak ataupun kita sebut sebagai plural, dan afidah juga dalam keadaan jamak. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, tuan-puan, kalau tuan-puan tengok dekat al-absar, bagi yang ikut kuliah saya 2-3 hari lepas, ataupun mungkin sebahagian yang ada sedikit asas bahasa Arab, tanpa saya underestimate pada tuan-puan yang mungkin belum berpeluang lagi belajar bahasa Arab, tuan-puan, nanti kita belajar insya-Allah. Baik. Pada perkataan wal absar, asal fi'il dia ataupun kata perbuatan dia ataupun kita sebut kata akar dia adalah basara. Baik, dalam bahasa Arab ni melihat ni, tuan-puan, dia ada banyak. Ra'a melihat, nazara melihat, syahada melihat, menonton, menyaksikan, basara juga melihat. Dan setiap itu ada perbezaan maksud dia. Jadi kenapa Allah menggunakan wal absar sebagai misal penglihatan, yang sebenarnya ada lagi perkataan-perkataan lain dalam bahasa Arab yang boleh menyampaikan maksud melihat. Ini perbincangan kedua yang kalau nak dipanjangkan sangat cantik, subhanallah, tabarakallah, tapi saya kira hari ini saya tak sempat nak cerita semua, tuan-puan. Perkataan ketiga, wal afidah. Wal afidah ni, tuan-puan, sama juga. Kalau tuan-puan ingat 2-3 hari lepas juga kita baca antara sebab kepada adanya golongan jin, kebanyakan jin dan juga manusia menjadi penghuni neraka, wal'iyadzubillah, adalah kerana 3 perkara. Dia ada hati, dia ada penglihatan, dan dia ada pendengaran, tetapi lahum qulubun la yafqahuna biha. Dia ada hati tapi dia tidak memahami dengannya. Dia ada telinga tetapi dia tidak mendengar perkara yang sepatutnya didengar untuk sampai kepada Allah dengannya. Ini ayat yang 2-3 hari lepas kita bincang. Baik, saya nak kaitkan bahawa 3 perkara ini dalam bentuk dia, hari itu kita guna qulub, yang hari ini kita guna afidah. Baik, afidah ni, tuan-puan, kalaulah ada sebahagian yang biasa dengar, dia ada kaitan dengan penggunaan fuad, al-fuad. Baik, so al-fuad. So afidah ni dia adalah kita kata plural.
kata jamak, kata banyak lah, kata banyak kepada perkataan fuad, afidah ini. Okey, so dekat sini pun kenapa afidah itu dalam bentuk plural. Dan juga yang keempat tuan-puan, kalau kita nak panjangkan perbahasan, saya sekadar pagi ni nak spark the idea, nak bagi tahu kata tak habislah perbincangan kita ni sebenarnya tuan-puan. Kalau nak tengok kata 30-40 minit kan, settle dah ayat ni dak lah. Cuma saya share yang basic-basic sahaja. Ada rezeki kita sambung perbincangan akan datang lepas Ramadan. Kalau tuan-puan ingat pun semalam pun kan kita tengok doa Nabi Ibrahim tu, banyak lagi benda kita tak bincang. Tapi kita tengok secara asas. Dan tuan-puan, yang keempat, kalau pada 3 perkataan ni saja, tuan-puan tengoklah 3 perkataan boleh jadi banyak perbahasan. Yang ketiga, yang keempat, kenapa dalam ayat yang hari tu kita jumpa qulub ataupun qalbun? Daripada sudut bahasa dia sama je, qalbun, sadrun, lubbun, fuadun. Secara literal dia ataupun daripada sudut bahasa dia. Tapi bila kita mendalami daripada sudut istilah dia berbeza. Dalam Quran tuan-puan, kalau saya boleh share dengan tuan-puan sikit, dalam Quran ya, untuk memaksudkan hati ni, dia ataupun ya, memaksudkan hati ni, dia ada maksud qalbun, dia ada maksud fuadun, dia ada memaksudkan sadrun. Sadrun ini sebenarnya dada. Tetapi dia berkaitan dengan hati juga. Dan juga tuan-puan, dia ada juga maksud perkataan lubun. So ada 4 perkataan sebenarnya dalam Quran yang nak bagi tahu tentang hati. Tetapi tuan-puan, sangatlah baik untuk kita insya-Allah kalau masa ke depan ada rezeki kita belajar lagi memahami bahasa Arab dan juga Al-Quran sedikit sebanyak, kita boleh tengok kenapa dekat situasi ayat ini Allah sebut qalbun, hati. Ya, hati. Kenapa dekat sini Allah sebut sadrun? Sadrun ni lebih kepada dada. Alam nashrah laka sadrak. Dada. Baik. Macam kita jumpa hari itu qulub ataupun qalbun, hati. Kemudian kita jumpa hari ni fuadun ataupun jamak dia adalah al-afidah, juga hati. Dan ada juga kadang-kadang kita jumpa ulul albab, hati. Cuma daripada sudut istilah dia akan pergi perbezaan yang lebih dalam. Okey, so yang ni yang saya tak mau panjangkan. So itu sahaja saya nak spark the idea. Saya nak beritahu dekat tuan-puan, pada 3 perkataan ini pun as-sam'a wal absar wal afidah, kita boleh tengok banyak perkara untuk dibincangkan. Ya, kita boleh tengok banyak perkara untuk dibincangkan, 4 benda tadi dan lebih sebenarnya. Dan hari ni saya tak cuba bincangkan secara keseluruhan, kita tengok basic saja. Okey tuan-puan, sambung. Terima kasih banyak kawan-kawan yang bersama Ustaz-Ustazah. Putrajaya macam putih-putih no. Pasal apa putih-putih no? Semoga yang terbaik lah tuan-puan. Saya pun tak berani nak kata kau line saya tak elok. Tapi saya rasa saya punya line okey lagi. Sebab tak ada hujan guru apa. Sebab saya tak tahu. Wallahualam bissawab. Minta maaf banyak-banyak. Tak apa. Kalau yang tak boleh tengok secara live dengan baik, nanti lepas-lepas habis ni boleh tengok lain. Baik. Bersama dengan kita Ustaz Azrul. Ustaz minta tolong tengok mana yang salah betul. Juga Ustazah Nurul Hidayah. Minta tolong tengok Kak D mana salah betul. Ustazah Nurul Hidayah kita daripada pusat pungutan zakat PPZ. Ustaz Rahim Nasir, tolong tengok mana yang salah betul Ustaz. Dan juga kawan-kawan, kakak-kakak, adik-adik yang saya kenal dan dengan tak kenal, minta maaf banyak, tak ada nak sebut. Kak Irni, terima kasih banyak Kak Irni. Adinda Khairiyah Zawani, Nurul Nadra Khalid, dan juga nama-nama yang saya tak mampu sebut satu persatu. Kita sambung mengaji dulu no, insya-Allah. Sangkut no. Tuan Syamsul sangkut. Teluk Intan clear. Suri Nur Halim SP clear. Rezeki lah, rezeki kita no. Tak apa. Mana yang tak boleh tengok secara live elok, sekejap tengok lain. Jom kita sambung tuan-puan. Kita dah faham dah, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Dan Allah jadikan kepada kita, Allah berikan kepada kita tuan-puan 3 perkara. Ini nikmat paling utama seorang manusia seperti kita tuan-puan. Apa dia? As-sam'a, pendengaran, wal absar, penglihatan,
wal afidah, dan hati. Dan yang tadi yang saya sebut, ada banyak lagi benda kita boleh belajar daripada as-sam'a wal absar wal afidah. Saya tak cerita ke semua. Dan sebenarnya ada lagi satu sebelum saya lupa, yang kelima. Perbahasan kelima yang saya boleh share dengan tuan-puan masa ke depan nanti insya-Allah. Kenapa Allah sebut telinga dulu? Yang ni pendengaran dulu, as-sam'a berbanding al-absar wal afidah. Kenapa Allah dahulukan pendengaran berbanding penglihatan dan hati? Ini juga antara perbahasan para ulama tafsir yang saya cuba blend dan ringkaskan. Ada masa rezeki ke depan kita share lebih mendalam insya-Allah. Baik tuan-puan, jom kita tengok dekat frasa kedua ataupun kelompok kedua dalam ayat ini. Apa yang Allah sebutkan, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Dan kemudian Allah menjadikan kepada kita, mengurniakan kepada kita pendengaran, penglihatan dan hati. Dan di hujungnya la'allakum tashkurun. Semoga kamu bersyukur, agar kamu bersyukur. Baik, tuan-puan. Daripada sudut tiga perkara ini kan tuan-puan. Daripada tadi kan kita kata tadi, daripada mula-mula dilahirkan bayi tu dia tak tahu apa-apa. Walaupun secara asasnya kita tengokkan tuan-puan, secara asasnya bayi yang dilahirkan dia dah ada hati secara jasad di dalam fizikal dia. Dia dah ada mata. Dia dah ada telinga. Tetapi ketiga-tiga nikmat ini atau pemberian ini masih tidak dapat digunakan secara total, secara maksimum. Sebab tu saya kata tadi, sebahagian tafsir mengatakan la ta'lamuna syai'a, tu nak menggambarkan kata dia tak tahu apa-apa, dia hanya tahu teriak aja. Dia nak bagi tahu apa-apa message dia sampaikan dengan cara menangis. Namun tuan-puan, dalam keadaan itu adanya peningkatan, adanya penggunaan secara sedikit-sedikit, ataupun kita sebut upgrade lah dalam bahasa mudah kita, iaitu mulanya ada Allah berikan penglihatan, pendengaran, penglihatan dan hati. Dalam cerita ini saya nak sebutkan bahawa tuan-puan, beransur-ansur ada pendengaran, ada penglihatan. Daripada mula-mula boleh dengar yang dekat-dekat, dia boleh jadi dengar yang jauh seiring dengan pertumbuhan dan peningkatan usia. Daripada dia dengar yang dekat, dia boleh dengar yang jauh. Daripada mata dia boleh melihat yang dekat, dia boleh melihat yang jauh. Tuan-tuan perasan tak kalau bayi tuan-puan, kan? Mata dia ataupun kita tengok bayi kan, dia ada mata, kita tahu dia ada penglihatan, tetapi penglihatan dia masih terbatas. Kita duk main mata dengan bayi tu kan tuan-tuan kan, dia masih tidak memberi respon pada awalnya. Kemudian dia dah pandai respon, dia dah pandai melihat kita tunjuk tu, dia dah pandai melihat, ataupun dia dah bagi reaction bila dia nampak kita. Ini adalah peningkatan, ini adalah pertumbuhan dalam kehidupan kita sebagai seorang manusia. Sebenarnya mata dah ada, tapi fungsi penglihatan itu sedikit-sedikit dioptimiskan atau digunakan. Semula pertumbuhan pendengaran, maka dengarlah daripada yang dekat, kemudian dia pandai dengar yang jauh. Daripada mata juga penglihatan juga, daripada dia boleh tengok yang dekat, kemudian dia boleh tengok yang jauh. Daripada dia tak kenal warna, dia boleh kenal warna. Kan tuan-puan, subhanallah tabarakallah. Daripada dia tak boleh cam muka mak dia, sekarang dia dah boleh cam muka mak dengan bapak dia. Dia dah start menangis bila dia tengok orang yang dia tak kenal. Penglihatan. Baik. Allahu Akbar kabira. Dia boleh tengok, dia dah pandai renung kita. Kita buat sesuatu, dia dah boleh react ataupun dia boleh bagi respon atau maklum balas terhadap kita. Kita buat sesuatu, dia dah pandai senyum. Allahu Akbar. Tuan-puan, orang yang menggunakan penglihatan, pendengaran, hati dia untuk tadabbur, untuk berfikir, maha hebatnya Allah Ta'ala tuan-puan. Dia akan pergi ke situ. Dia akan melihat, ya Allah, hebat Allah ciptakan
seorang manusia ni. Daripada tadi dia tak kenal wajah mak ayah dia, beransur-ansur hari dia boleh kenal mak ayah dia. Dia dah tak mau ikut orang yang dia tak kenal. Daripada dia tak boleh react, tak boleh beri maklum balas terhadap apa yang orang buat depan mata dia, sekarang dia dah boleh bagi maklum balas. Tadi dia menyampaikan mesej dengan menangis, tetapi sekarang dia pandai gelak. Tuan-puan, subhanallah tabarakallah, ini antara perkara yang jumlah kita, orang kata apa, jumlah kita muhasabah daripada peningkatan kehidupan kita yang tak tahu apa-apa, kemudian kita diberikan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala dan meningkatkan, memaksimumkan, membuatkan kita menjadi orang yang mengetahui, memahami, dapat memerhati, dapat memperhalusi setiap satu perkara di hadapan kita dan di sekeliling kita melalui 3 panca indera atau 3 perkara inilah. Baik tuan-puan, dan juga ada satu lagi yang Allah berikan kepada kita, wal afidah, dan juga hati. Saya sebut hati secara asas, kita tak bincang juga macam hari ni saya katakan, kita ada qalbun dalam hati, kita ada fuadun, kita yang afidah ini kita ada sadrun dan juga kita ada lubbun. Ini kesemua yang kita tak sempat nak kongsi hari ni. Tetapi kita nak ceritakan wal afidah ini adalah perkembangan hati dia, yang mana tadi kalau kita faham hati itu hanya berada secara fizikal dalam tubuh badan kita, namun sekarang hati itu digunakan untuk memahami sesuatu mesej di sekitar kita. Adanya perasaan, adanya empati dan simpati, adanya bertambahnya naluri, ya, adanya fikiran, ya, perkara daripada yang dia lihat dan dia dengar, bila sampai ke hati, menggunakan hati dan fikiran untuk berfikir, untuk menterjemah dan menghayati sesuatu mesej itu, maka ini sedang ditingkatkan penggunaannya dalam kehidupan. Kalau tadi masa dia jadi bayi, masa dilahirkan, dikeluarkan daripada perut ibu mereka, setiap daripada kita dalam keadaan tak tahu apa-apa, dan hati itu hanyalah hati sebagai fizikal dalam tubuh badan kita. Sekarang meningkat usia, hati itu dapat berfungsi untuk memberi cara kita berfikir, cara kita memahami sesuatu perkara di sekeliling kita. Kita melihat burung terbang, tidak hanya melihat burung terbang, tetapi melihat, penglihatan itu disampaikan kepada fikiran, kepada hati kita untuk berfikir. Maha hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadikan burung itu mampu terbang hanya dengan menggunakan sayapnya. Melihat burung yang terbang, Masya Allah, cantiknya warna burung ini yang tidak sama dengan burung yang lain. Macam mana dia boleh terbang begitu? Allah hebatnya. Manusia tak boleh buat macam ni, Allah je boleh buat macam ni. Begini ya tuan-puan, kita nak sampai cara berfikir. Saya tak katakan saya pun boleh fikir lagi. Saya pun boleh cerita kat tuan-puan sebab saya pun baca dan saya mengaji. Saya share dengan tuan-puan. Saya pun tak kerti juga. Jangan tuan-puan kata, oh Ustazah dah boleh pandai fikir ke? Tak. Kita sama-sama nak berfikir tuan-puan. Ya, saya baca untuk saya alami dan saya fahami, saya nak share dengan tuan-puan atau ilmu yang sangat sedikit, pengalaman yang sangat kerdil. Saya pun masih belajar lagi, saya nak share supaya kita dapat berfikir, kita sama-sama dapat berfikir, dapat menggunakan penglihatan secara maksimis, menggunakan pendengaran secara maksimis, menggunakan hati secara maksimis untuk sampai kepada Allah, untuk merenung kehebatan Allah, untuk mendengar perkara yang mendekatkan kita dengan Allah, untuk melihat perkara yang mendekatkan kita dengan Allah, untuk melihat dan mendengar sampai ke hati dan berfikir tentang kerdilnya kita, hina dan tercelanya kita di hadapan Allah yang Maha Mulia. Begitu cara untuk kita berfikir. Okey. So tuan-puan, kita dah bertambah matang ya daripada 3 perkara ini, daripada tak tahu apa-apa, diringkaskan untuk pagi ini tuan-puan, daripada kita tak tahu apa-apa, la ta'lamuna syai'a, Allah berikan 3 perkara ini. Allah berikan as-sam'a, pendengaran, Allah berikan Allahumma salli wa sallim wa barik alaih, wal absar, penglihatan, dan Allah berikan afidah, hati,
untuk kita berfikir, yang mempunyai perasaan, untuk kita menghayati dan juga kita mendalami sesuatu perkara, maka daripada kita tak tahu apa-apa, adanya peningkatan dalam kehidupan kita kerana diberi ketiga-tiga perkara ini. Kita sudah pandai melihat, kita sudah pandai mendengar, kita sudah pandai memahami, menghayati, mengkaji, meneliti, memperhalusi setiap salah satu fenomena yang berada di sekitar kita, lalu kita bertambah ilmu kita, mengetahui sesuatu perkara yang asalnya kita tidak la ta'lamuna syai'a, tidak mengetahui satu perkara pun, tapi kerana Allah berikan tiga-tiga perkara ini, kita menggunakan ketiga-tiga perkara ini dengan cara yang betul, bertambah ilmu kita sedikit, bertambah pengalaman kita sedikit, bertambah pengetahuan kita, informasi kita, knowledge kita, subhanallah, menjadikan kita lebih baik, menjadikan kita lebih matang. Dan dengan tiga perkara ini tuan-puan, menjadikan kita khalifah, menjadikan kita ini pemimpin di atas muka bumi yang seharusnya mengfully utilisekan. Apa tu? Fully utilize ni nak terjemah apa ya tuan-puan? Yang sepatutnya digunakan dengan sebetulnya, sehabis baik, untuk menjalankan peranan dan fungsi sebagai orang yang ditaklifkan atau dipertanggungjawabkan sebagai seorang khalifah. Tuan-puan, bila sebut khalifah setiap seorang daripada kita, saya tengok ada 132 orang, termasuk saya 133. Dan kawan-kawan kita di sekeliling kita, jiran kita, saudara kita, pasangan kita, keluarga kita, semua orang adalah khalifah. Dia bukan ustazah dia khalifah, tak. Every one of us adalah khalifah. Setiap orang daripada kita adalah khalifah, adalah pemimpin. Setiap orang daripada kita bertanggungjawab untuk menyampaikan agama, menyebarkan manfaat agama, mengajak kepada orang berbuat baik, mengajak kepada orang agar meninggalkan kemaksiatan dan dosa. Setiap seorang daripada kita, gunakanlah cara masing-masing. Sebab setiap seorang daripada kita, Allah dah kurniakan as-sam'a wal absar wal af'idah. Setiap seorang daripada kita kena buat kebaikan, ajak orang buat kebaikan dan ajak orang tinggalkan kemaksiatan. Cara dia macam mana ustazah? Saya tak bolehlah nak beletak macam ustazah. Saya tak boleh nak ceramah. Saya pun tak berapa nak ustazah pun tuan-puan. Saya mengaji sikit lah dengan pengetahuan dan pengalaman yang sedikit. Tuan-puan, orang yang boleh bercakap, dia bercakap. Orang yang boleh menulis, dia menulis. Orang yang boleh menaip, dia menaip. Orang yang boleh... Setiap orang ada peranan dia tuan-puan. So, kita guna peranan kita masing-masing, cara dan kebolehan kita masing-masing. Tuan-puan, ingat tak tuan-puan? Aduh, okey lepas ni tarik diri dari Jabatan Netizen Negara Deep. Jabatan Netizen Negara, tuan-puan. Masya Allah, tabarakallah. Tuan-puan, satu lagi saya nak pesan pada diri saya dan kita semua. Bila sebut peranan dan fungsi masing-masing, setiap orang tu ada cara dia kan tuan-puan. So, kita gunakan. Ada orang pandai buat video, dia buatlah video dakwah. Ada orang pandai cakap, dia cakap. Ada orang dia tak pandai cakap mungkin, tapi Allah beri kelebihan dia kepada menulis, dia menulis. Ada orang cara dia beri khutbah adalah untuk cara kebaikan, dia berkhutbah. Ada orang, ustazah kena mengaji agama secara official ke tak tuan-puan? Kita dah bincang 2-3 hari lepas. Kalau tuan-puan ingat, pada ayat yang kita dah baca sebelum ini, wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun, dikaitkan dengan surah Al-Isra. Qul kullun ya'malu ala syakilatihi, setiap orang daripada kita ya'malu ala syakilatihi, dia buatlah sesuatu atas bakat dia, pengetahuan dia, kemampuan dia, kemahiran dia, kebolehan dia. Ya, setiap seorang daripada kita ada kemahiran yang berbeza. Ya, so tuan-puan, janganlah kita rasa kata, oh saya ni tak pandai nak baca hadis. Tapi kalau tuan-puan pandai memasak, memasaklah untuk menyumbang, berbuat fungsi kebaikan, berperanan kepada masyarakat. Terima kasih Ustazah Siti Nurbaya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Benar. Setiap seorang adalah pemimpin dan setiap daripada kita yang memimpin ni akan bertanggungjawab di atas kepimpinan yang kita pimpin. Siapa? Semua orang adalah pemimpin. Suami cara kepimpinannya, isteri cara kepimpinannya, ya, ayah cara kepimpinannya, mak cara kepimpinannya, sesiapa sahaja adalah pemimpin, adalah khalifah. Baik tuan-puan, saya takut saya panjang, aduh lupa dah sat lagi. Okey, tadi kan kita ayat kita wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah.
Ya, masih dalam hal ini yang saya dah ceritakan tadi, Allah dah jadikan daripada kita tak tahu apa-apa, Allah beri 3 perkara utama ini dan bertambahlah ilmu kita. Bila kita melihat, bertambah keilmuan kita, bertambah pengetahuan, informasi kita, bertambah pengalaman kita. Bila kita mendengar, kita bertambah ilmu, kita mendengar apa-apa saja tuan-puan. Yang baik-baik, bertambah ilmu kita, bertambah pengetahuan. Bila ilmu dan pengetahuan bertambah, insya-Allah bertambah ketaatan. Kita tahu bagaimana cara nak memperhambakan diri kepada Allah. Daripada penglihatan, kita tengok, kita lihat, kita dengar. Dan kita rasa dengan perasaan kita, kita berfikir, kita menghayati, kita tahu bagaimana cara solat yang betul, bagaimana nak baca Quran, apakah amalan-amalan orang bertakwa, bagaimanakah orang bertakwa nak beramal dalam masyarakat ataupun nak berperanan dalam masyarakat. Daripada kita tak tahu apa-apa, la ta'lamuna syai'a, kita tahu sesuatu perkara, kita bertambah matang, kita bertambah ataupun meningkat pengetahuan dan kematangan kita. So kita boleh berfungsi, kita dah bertambah ilmu daripada kita tak tahu apa-apa. Tuan-puan, hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat martabat kita dengan kurniaan yang Allah berikan kepada kita. Allahu Akbar, tuan-puan. Akhirnya apa yang Allah nak sebutkan? La'allakum tashkurun. Moga-moga, mudah-mudahan, semoga agar kamu bersyukur. Lalu tuan-puan, Allah berikan ketiga-tiga perkara ini, nikmat yang sangat besar, kurniaan, rezeki ini tuan-puan. Ya, daripada sudut as-sam'a, pendengaran, wal amsar, penglihatan, dan juga wal af'idah, hati untuk berfikir, untuk merasa. Taib? La'allakum tashkurun. Untuk kamu syukur, agar kamu menjadi orang yang syukur, agar kamu bersyukur di atas nikmat-nikmat yang telah Allah kurniakan kepada kita. Daripada kita tak tahu apa-apa, Allah berikan tiga perkara ini, semoga ataupun agar kita bersyukur. Dan memang kewajipan kita bersyukur tuan-puan. Walaupun ada ayat yang Allah ceritakan sedikit sangat kita ni jadi orang yang bersyukur, hakikatnya begitu. Namun peringatan ayat ini Allah berikan agar kita bersyukur. Agar kita, okey, apa maksud bersyukur kat sini? Agar kita bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah daripada sudut as-sam'a wal absar wal af'idah. Bagaimana cara bersyukurnya? Cara bersyukur dalam ayat ini berkaitan dengan ketiga-tiga nikmat ini adalah dengan cara menggunakan ketiga-tiga nikmat ini dengan cara yang betul, dengan cara yang tepat, dengan cara yang benar, dengan cara yang sahih, ya, sesuai dengan tujuan penciptaannya. Allah berikan penglihatan, Allah berikan pendengaran. Untuk apa Allah berikan pendengaran? Untuk mendengar perkara-perkara yang baik, untuk mendengar Al-Quran, untuk mendengar peringatan. Kerana akhirnya daripada pendengaran kepada perkara-perkara ini bawa balik kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala sesuai dengan tujuan penciptaannya. Baik. Allah berikan penglihatan untuk kita melihat. Ya. Kalau kita tengok dekat sini, saya rujuk juga tafsir Fakhruddin Ar-Razi. Nama kitab ni adalah Mafatihul Ghaib. Ya tuan-puan, agak falsafah juga tafsir ini, tapi sangat baik untuk menambah pengetahuan kita jugalah ya tuan-puan. Dan saya blend juga dengan tafsir lain lah. Saya cuba ringkaskan. Kemudian tuan-puan, Allah berikan kita penglihatan wal absar untuk melihat, untuk memandang, untuk merenung tanda-tanda kebesaran Allah, keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok pokok, macam saya kata tadi lah kan, kita dengar, kita tengok, lalu kita berfikir, menggunakan afidah kita untuk berfikir. Dia tak tengok pokok ni lawa, ya, kita tak tengok jagung ni warna kuning no, bentuk dia macam ni. That's it, habis dekat situ dak. Kita tengok Allahu Akbar. Hebat Allah menjadikan begini warnanya, saiznya yang berbeza.
rasanya yang sangat sedap. Hebat Allah ciptakan durian yang sangat sedap. Masya Allah, Allah mau cerita durian pula pagi-pagi puasa ni kan tuan-tuan. Tak apalah, nak bagi tahu kata, tapi sebelum kita boleh makan durian yang sedap tu, kulit dia tajam. Betapa hebatnya Allah memelihara, menjadikan kulit yang begini untuk memelihara isi yang sedap ini. Itu cara kita memandang, cara kita mendengar, untuk berfikir tentang kebesaran Allah. Lalu bila kita berfikir begini tuan-puan, insya-Allah kita akan sampai kepada Allah. Kita tak akan jadi orang yang sombong diri, kita akan rasa lemah, kita rasa kita hina, kita rasa kita tercela. Kita tahu kita hamba. Kita tak ada masa untuk rasa hebat, bongkok, nak sombong, nak belagak dan sebagainya. So tuan-puan, akhir ayat ini adalah la'allakum tashkurun. Panjang pula dah pagi ni juga. Sebab kita cerita, itu saya kata tadi, pagi ni ayat dia. Kalau nak cerita tuan-puan, kalau saya detailkan lagi sama awal absar wal afidah tu lagi panjang. Tapi saya tak cerita yang tu. Jadi tuan-puan, kita nak tengok akhir la'allakum tashkurun. Cara kita nak bersyukur, ya, adalah dengan cara menggunakan ketiga-tiga kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala ini secara spesifik dalam ayat ini, mempergunakan atau menggunakan nikmat Allah ini dengan betul, dengan sebaik-baiknya untuk menambah pengetahuan kita. Daripada kita tak tahu apa-apa, kita dah tahu sedikit, kita dah ada kemahiran, kebolehan, pengetahuan yang sedikit. Baik, kita jadi manusia yang berguna, kita jadi manusia yang menyumbang, kita jadi manusia yang memperhambakan diri kita kepada Allah, menjadikan manusia yang menyebarkan manfaat. Alhamdulillah ya ala kulli halin wa fi kulli halin wa ni'mah. Baik, dan juga kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semalam kita dah bincang bagaimana cara kita nak berterima kasih kepada Allah. Dengan cara Nabi Ibrahim adalah dengan memohon Allah membantu kita, menjagakan kita ataupun menolong kita agar kita menjadi orang yang mendirikan solat. Dan la'allakum tashkurun, tashkurun ini lawannya kufur. Semoga kita tidak menjadi orang yang kufur nikmat, iaitu yang salah gunakan pendengaran, penglihatan dan hati kita. Kita salah guna, kita tidak bersyukur, kita menggunakan dengan cara yang tidak sepatutnya. Ini antara memaksudkan kita la'allakum tashkurun, yang mana sepatutnya kita bersyukur, kita menggunakan nikmat ini dengan jalan yang benar, kerana hasil daripada menggunakan ketiga-tiga kurniaan ini secara spesifik dalam ayat ini dengan jalan yang betul, dengan cara yang tepat, dengan jalan yang sahih, dengan cara yang benar, akan membantu kita menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-puan, saya konkludekan pada ayat ini. Ingatlah tuan-puan, saya pesan pada diri saya dan kita semua bahawa sebenarnya kita ni lahir dalam keadaan tak tahu apa-apa. Tak tahu apa-apa, la ta'lamuna syai'a. Dan kemudian Allah jadikan sedikit demi sedikit untuk kita dengan pendengaran, penglihatan dan juga hati kita, untuk kita renung, untuk kita lihat, untuk kita perhatikan, untuk kita berfikir, untuk kita mendengar apa sahaja perkara kebaikan ayat Quran, untuk kita lihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebaiknya kita menggunakan ketiga-tiga kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala ini dengan cara yang benar, agar apabila kita menggunakan dengan cara yang benar, kita sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala, membantu kita untuk menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala.